Boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama kali saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Jadi hari ini kita akan masuk bab baru dalam sejarah tingkatan 2 ini, iaitu bab 5. Bab 5 ini adalah tajuk dia, kita akan belajar mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Awak dah belajar di, tak silap saya, sekolah rendah ada belajar kan? Tak silap saya. Ada. Ada. Di darjah 4. Jadi ini adalah bab di tingkatan 2 ni dia lebih detail lagi lah. Okey, kemunculan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kesinambungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. Okey. Ianya bermula dengan kerajaan alam Melayu yang awak belajar di bab 1, 2, 3 dan 4. Jadi bab 5 ini dia sambungan. Jadi apabila kerajaan alam Melayu ni berakhir, maka muncullah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa yang kamu belajar dalam bab 5 ini ada 3 perkara penting. Yang pertama, menceritakan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, menghuraikan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, menerangkan berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Okey, jadi setiap kerajaan ataupun empayar yang muncul, okey, setiap kerajaan dan empayar yang muncul pada zaman dahulu, dia akan ada 3 proses. Permulaan, zaman kegemilangan dan zaman kejatuhan. Ini pun turut berlaku kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, ada satu, iaitu menceritakan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana kerajaan Melayu Melaka ini boleh muncul? Okey, mesti ada peristiwa ataupun sejarah permulaan kepada kemunculan Kesultanan Melayu Melaka ini. Okey, kriteria kejayaan kita pada hari ini hanya ada satu sahaja, saya senaraikan. Di akhir pembelajaran nanti, anda dapat menjelaskan sebab-sebab pemilihan lokasi yang strategik oleh para mesuara. Okey, ini kriteria kejayaan yang perlu anda capai di akhir pembelajaran nanti. Okey, jelas setakat ini? Jelas, Cikgu. Jelas. Okey, pembelajaran kita hari ini adalah subtopik 5.1, iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terlebih dahulu sedikit pengenalan. Kesultanan Melayu Melaka ini diasaskan oleh para mesuara sekitar tahun 1400. Maknanya satu jangka masa yang telah pun lama berlalu. Jadi kita sekarang pun dah berada di tahun 2021. Kerajaan Melaka ni muncul pada tahun 1400. Awak bayangkan berapa usia kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini sehingga hari ini. Okey, seperti saya kata tadi, anda telah pun mempelajari dan mengetahui perincian pembukaan kota Melaka semasa berada di tahun 4. Okey, seperti yang saya kata tadi, Kesultanan Melayu Melaka ini adalah kesinambungan ataupun kelangsungan daripada kerajaan masyhur di alam Melayu. Maknanya ada sambunganlah kerajaan alam Melayu. Selepas itu apabila kerajaan alam Melayu ini jatuh, maka muncullah kerajaan baru yang dikenali sebagai Kesultanan Melayu Melaka yang akan kita belajar pada hari ini. Okey. Okey, sebelum itu kita tengok sejarah dia. Individu ataupun tokoh yang membuka kerajaan Melaka ini ialah para mesuara. Okey, apa yang beliau buat adalah beliau telah memilih satu lokasi yang strategik. Okey, mengapa lokasi itu dianggap strategik? Nanti saya akan terangkan di slide yang seterusnya. Okey, para mesuara ni dia pilih satu lokasi yang dianggap strategik, iaitu di pinggir
ataupun di muara Sungai Bertam yang juga dikenali sebagai Sungai Melaka. Di situlah lokasi kerajaan Melaka yang diasaskan oleh para mesuara ini. Kalau awak pergi Melaka, awak pergi melawatlah tempat ataupun Sungai Melaka. Ada di Melaka hari ini, sungai itu sekarang tempat tu dah cantik lah, dia jadikan sebagai tempat bersejarah. Di pinggir Sungai Melaka itulah tempat para mesuara membuka kerajaan Melaka ini. Ada Sungai Melaka ini di Melaka hari ini. Nanti kalau awak ada kesempatan, awak boleh kalau pergi Melaka tu, pergilah di Sungai Melaka ini. Okay, sekarang dia dah jadi tempat bersejarah dan boleh dilawati oleh orang luar. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemilihan lokasi yang strategik oleh para mesuara. Okey, mengapa pemilihan lokasi ini dianggap strategik? Okey, kerana ada 4 sebab mengapa lokasi ini dianggap strategik. Yang pertama adalah kerana laluan perdagangan, yang kedua bentuk muka bumi, yang ketiga benteng pertahanan, dan yang keempat terlindung daripada tiupan angin monsun. Jadi 4 perkara, 4 sebab ini menjadikan mengapa lokasi yang dipilih oleh para mesuara ini dianggap sebagai satu lokasi yang strategik untuk para mesuara mendirikan sebuah kerajaan, iaitu Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita akan pergi dengan lebih lanjut, bermula dengan faktor yang pertama, iaitu laluan perdagangan. Okey, Melaka ini dia terletak di antara laluan perdagangan utama, iaitu antara timur dan barat. Maknanya kedudukan Melaka itu strategik, dia berada di tengah-tengah. Maknanya kalau pedagang dari barat nak pergi timur, dia mesti akan melalui Selat Melaka dan mesti singgah di Pelabuhan Melaka. Begitu juga kalau pedagang luar daripada timur nak pergi barat, dia mesti melalui Melaka ataupun Selat Melaka. Jadi sebab itulah mengapa laluan perdagangan Melaka ini dikatakan amat strategik kepada pedagang-pedagang, khususnya pedagang daripada luar. Sebab kedudukan laluan perdagangan itu terletak di antara timur dan barat. Okey, boleh faham setakat ini? Boleh cikgu. Boleh Boleh cikgu. ya? Okey, mudah saja. Sebab laluan perdagangan, awak ingat dia terletak di laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Itu sahaja. Okey. Okey, seterusnya faktor yang kedua adalah bentuk muka bumi. Okey, bagaimana bentuk muka bumi kerajaan Melaka ini? Okey, bentuk muka bumi kerajaan Melaka ini Sekejap. Okey, bentuk muka bumi kerajaan Melaka ini adalah mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Okey, maknanya berbukit bukau. Fahamlah. Awak boleh lihat kalau dekat dengan kita, awak tengok keadaan bentuk muka bumi negeri Sarawak. Macam itulah Melaka dahulu. Jadi apabila Melaka ini mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau, jadi ianya sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan dan juga menjadi panduan para pedagang. Maknanya berbukit bukau tu mengapa sesuai jadi benteng pertahanan? Kerana bila berbukit bukau maka sukarlah untuk musuh luar datang untuk menyerang Melaka. Sebab bentuk dia bukit bukau, jadi dia memerlukan masa yang lama dan juga keadaan bentuk muka bumi itu menyebabkan memberi kesukaran kepada musuh untuk menyerang Melaka dengan mudah. Sebab itu dia sesuai bentuk muka bumi yang berbukit bukau ini sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan. Satu lagi menjadi panduan pedagang sebab bukit bukau. Jadi dari jauh orang dah boleh nampak. Kalau dari jauh, itu adalah kerajaan Melaka. Maknanya
sebab Bukit Bukau dia kedudukan dia tinggi, maknanya tinggi daripada tempat-tempat lain, maknanya dia nampak tempat-tempat lain daripada melalui kerajaan Melaka. Sebab itu dia dikatakan menjadi panduan para pedagang. Jadi senanglah pedagang nak cam bahawa itu adalah kerajaan Melaka. Dulu mana ada GPS apa, tak ada Waze apa, dia hanya menggunakan orang kata bentuk muka bumi, lepas tu adanya rumah api. Itulah panduan para pedagang dulu kalau dia nak pergi ke sesuatu tempat. Sebab dulu mana ada jalan darat, dia menggunakan jalan laut. Okey, itulah mengapa faktor bentuk muka bumi ini dijadikan menjadi salah satu faktor mengapa lokasi kerajaan Melaka ini dikatakan sebagai sebuah lokasi yang strategik. Okey, ketiga. Faktor yang ketiga mengapa lokasi Melaka ini dikatakan strategik kerana faktor benteng pertahanan. Bagaimana? Sebab di pesisir pantai Melaka ini, dia ada pokok bakau dan api-api yang terdapat di pesisir pantai. Okey, awak boleh rujuk di buku teks muka surat 73. Itulah bentuk pokok bakau dan juga api-api. Okey, pokok ni ada di sekitar pesisir pantai kerajaan Melaka. Jadi pokok ini sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi. Kerana pokok ni tak perlu tanam, dia dah hidup secara semula jadi dan memang ada di sekitar pesisir pantai kerajaan Melaka pada masa itu. Jadi mengapa dia sesuai jadi benteng pertahanan? Sebab pokok bakau dan api-api ni dia mempunyai cengkaman akar yang kukuh. Kalau awak belajar, awak dah mesti belajar dalam geografi kan? Mesti ada diterangkan kelebihan pokok bakau ni. Jadi bila dia mempunyai cengkaman akar yang kukuh, jadi susahlah untuk pokok bakau dan api-api ini dimusnahkan. Dia memang akan bertahan untuk tempoh yang lama. Jadi sebab itu dia dikatakan sesuai untuk benteng pertahanan dan pelindung semula jadi. Jadi musuh kalau nak datang menyerang Melaka, dia akan mengalami kesukaran. Sebab pokok bakau ni dia seperti saya kata tadi, kukuh, jadi sukarlah untuk dia masuk menyerang. Kalau dia nak masuk menyerang, dia perlu musnahkan pokok bakau dan api-api ini. Okey, jelas setakat ini? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, saya pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu terlindung daripada angin monsun. Okey, mengapa faktor terlindung angin monsun ini dikatakan sebagai penyebab kepada lokasi Melaka ini strategik? Kerana muara Sungai Melaka yang terletak di Selat Melaka ini, dia terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey, tiupan angin monsun ini kalau dia dah bertiup, maka dia akan menyebabkan pelabuhan Melaka itu terganggu. Sebab angin monsun ini dia bertiup sekitar bulan November dan juga Disember. Jadi dia akan cuaca pada masa itu pun akan berubah. Jadi bila dia bertiup, maka seperti saya kata tadi, dia akan mengganggu aktiviti perdagangan. Jadi mungkin angin monsun ni akan menyebabkan berlakunya ribut dan sebagainya. Jadi apabila terlindung daripada tiupan angin monsun, ianya membolehkan kapal pedagang datang, kapal pedagang dari luar datang dan berlabuh dengan selamat. Hanya kerajaan pelabuhan Melaka sahaja yang mana pelabuhannya terlindung daripada tiupan angin monsun. Kerajaan-kerajaan lain, pelabuhan dia tidak terlindung dari tiupan angin monsun. Jadi bila kerajaan Melaka memiliki kelebihan ini, maka pedagang tak akan rasa risau lagi datang untuk berlabuh dan juga berdagang di Selat Melaka. Sebab bila ada tiupan angin monsun, maka pedagang dari luar tidak akan masuk. Sebab dia tahu bila tiupan angin ini akan memberi satu sebab yang tidak selamat
akan menyebabkan nyawa dan juga barang dagangan itu akan terancam. Jadi inilah yang dikatakan sebagai faktor terlindung daripada tiupan angin monsun. Biasanya tiupan angin monsun ni dia berlaku, kalau hari ini dia berlaku di negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Biasanya di bulan November dan juga Disember. Okey. Itu sahaja mengenai faktor pemilihan lokasi yang strategik oleh para mesuara. Okey, setakat ini ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tu tak ada? Faham ah? Faham. Okey, kalau faham, giliran saya lah tanya pula. Okey. Boleh saya tanya soalan? Boleh cikgu. Okey. Sekejap saya boleh nampak tak? Siapa cikgu? Tak nampak? Okey, Tak, cikgu. Okey, kejap Saya stop recording dulu.